Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan Seksyen 16 iaitu penerbitan agama yang bertentangan dengan hukum syarak. Sebelum itu, ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pelajar. Yang pertama, ni Muhammad Aiman bin Mustafa Syafri. Yang kedua, Muhammad Hafizan bin Muhammad Syafi'i. Yang ketiga, Muhammad Hafizuddin bin Wahid. Manakala pensyarah bagi kursus ini adalah Yang Arif Tuan Muhammad Fauzi bin Muhtar. Baiklah, kita pergi kepada definisi kesalahan. Definisi kesalahan penerbitan agama yang bertentangan dengan hukum syarak menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 ialah yang pertama, mana-mana orang yang mencetak, menyiarkan, menerbitkan, merakamkan atau menyebarkan dengan apa-apa cara, apa-apa buku atau dokumen atau apa-apa bentuk lain rakaman yang mengandungi apa-apa jua yang bertentangan dengan hukum syarak, atau ada di dalam miliknya apa-apa buku, dokumen atau bentuk lain rakaman sedemikian untuk dijual atau bagi maksud untuk disebarkan dengan apa-apa cara lain adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Yang kedua, ada dalam miliknya apa-apa buku, dokumen atau bentuk lain rakaman sedemikian untuk dijual atau bagi maksud untuk disebarkan dengan apa-apa cara lain adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Seterusnya, kita pergi kepada analisis kesalahan dari fiqh jinayah atau syarak. Kesalahan penerbitan agama yang bertentangan dengan hukum syarak boleh dikiaskan dengan kesalahan menghasut seseorang keluar Islam. Terdapat 2 hukuman syarak yang boleh disabitkan bagi kesalahan ini. Yang pertama ialah hukuman hudud. Jumhur ulama berpendapat hukuman seseorang mengajak orang lain murtad ialah bunuh. Berbeza dengan pendapat ulama kontemporari seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seseorang murtad hendaklah dihukum bunuh secara moral oleh masyarakat Islam, iaitu tidak diberi walak kepadanya dan dipulaukan. Hukuman bunuh hanya dikenakan kepada orang murtad yang mengisytiharkan diri, terutama yang mengajak orang lain supaya murtad sama. Yang kedua ialah hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir dilakukan apabila kesalahan-kesalahan hudud atau kisos yang tidak cukup bukti untuk dikenakan hukuman hudud atau kisos. Had hukuman ta'zir ditentukan oleh pemerintah. Bagi mengawal penyebaran dan penerbitan bahan-bahan yang bertentangan dengan hukum syarak, suatu kedudukan telah diwujudkan yang mampu mengawal penyebaran dan penerbitannya daripada dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Sebagai contoh, Seksyen 16 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 boleh disimpulkan kesalahan ini melibatkan 2 bentuk perbuatan. Yang pertama adalah mencetak, menerbitkan dan mengedarkan sebarang bentuk penerbitan kepada orang awam. Dan yang kedua, memiliki apa sahaja bahan yang bertentangan dengan hukum syarak. Peruntukan ini juga ada digunakan untuk di dalam enakmen negeri-negeri lain seperti Seksyen 13 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan mempunyai peruntukan yang sama. Seksyen 54 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992, Seksyen 13 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pulau Pinang, dan banyak lagi di negeri-negeri lain ya. Bagi elemen kesalahan ini, terdapat 3 elemen utama iaitu mencetak, menyiarkan, menerbitkan, merakamkan atau menyebarkan apa-apa buku, risalah, dokumen atau apa-apa bentuk rakaman yang mengandungi apa-apa jua yang bertentangan dengan hukum syarak. Elemen yang kedua ialah mengedarkan atau dengan apa-apa cara lain menyebarkan apa-apa buku, risalah, dokumen atau apa-apa bentuk rakaman yang mengandungi apa-apa jua yang bertentangan dengan hukum syarak. Elemen ketiga adalah memiliki atau ada dalam milikannya apa-apa buku, risalah, dokumen atau rakaman sedemikian. Seterusnya, kita pergi kepada kes yang berkaitan, iaitu kes Nik Raina, Nik Abdul Aziz. Nik Raina telah didakwa melakukan kesalahan itu dengan cara menjual buku bertajuk Allah, Kebebasan dan Cinta, Keberanian untuk Menyelaraskan Kebebasan dengan Iman, terjemahan buku tulisan Irsyad Manji yang bertentangan dengan hukum syarak. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di kedai buku Borders milik Berjaya Books Sedia Berhad di The Gardens Mall, Mid Valley City. Dia didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 13-1 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 yang membawa hukuman dengan
membawa hukuman denda maksimum RM3,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Menariknya, kes ini adalah pihak Nik Raina telah membuat semakan kehakiman bagi tindakan daripada pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang mana Mahkamah Rayuan Sivil berpendapat walaupun penguatkuasaan peruntukan tersebut tidak memerlukan suatu fatwa dikeluarkan sebelum seseorang boleh didakwa atas kesalahan di bawah seksyen tersebut, memandangkan buku yang dirampas telah dijual pada peringkat antarabangsa dan tempatan sebelum sebuah dibuat, ketiadaan perintah larangan merupakan satu persendaan terhadap keadilan. Jadi orang awam perlu dimaklumkan melalui pengumuman fatwa atau pemberian atau perintah larangan mengenai status buku tersebut yang menyalahi undang-undang jenayah syariah. Jadi Hakim Mahkamah Tinggi Syariah memerintahkan melepaskan tanpa membebaskan Nik Raina daripada pertuduhan menyebar buku karya penulis kontroversi Ishak Manji. Dalam keputusannya, Yang Arif Hakim berkata mahkamah mengambil kira bahawa Mahkamah Tinggi Sivil dan Mahkamah Rayuan sebelum ini telah menyentuh perkara itu, pertuduhan terhadap Nik Raina, dan telah membuat keputusan bahawa pertuduhan itu adalah tidak sah dan tidak mengikut perlembagaan. Mahkamah mengambil pertimbangan sewajarnya supaya perkara itu tidak kelihatan seperti permasalahan dan percanggahan antara sistem perundangan syariah dan sivil. Baik, kita lihat analisis kesalahan dari sudut maqasid syariah. Sebelum itu, definisi maqasid syariah adalah objektif ataupun hikmah yang hendak dipelihara atau direalisasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam penetapan hukum hakamnya bagi kebaikan para hambanya. Bermaksud di sini, dalam setiap penetapan hukum hakam terhadap suatu perkara, sebenarnya apa yang ingin dipelihara daripada penetapan hukum tersebut adalah perkara yang telah dikutukkan di bawah elemen maqasid syariah itu sendiri. Jadi kita lihat seterusnya di bawah perkara berkenaan dengan elemen maqasid syariah. Yang pertama, kita lihat bahawa perkara yang paling ingin dijaga ataupun dipelihara ialah berkenaan dengan agama. Yang kedua ialah berkenaan dengan nyawa. Yang ketiga, akad. Yang keempat, menjaga ataupun memelihara keturunan. Dan yang kelima, harta. Dan kalau kita dapat lihat di sini, kesalahan berkenaan dengan seksyen 16 ini adalah secara langsung terkait dengan objektif ataupun maqasid, iaitu hifzuddin ataupun menjaga agama. Baik, penerangan seterusnya bagi memelihara objektif ini, iaitu agama Islam, Islam mengharamkan semua perkara yang boleh mengancam agama seperti perbuatan murtad, kufur, syirik dan sebagainya. Jadi, oleh yang demikian, Islam memperuntukkan hukuman yang tegas bagi kesalahan jenayah keagamaan ini. Contohnya, hukuman bunuh bagi kesalahan murtad. Sebenarnya ini adalah contoh untuk menunjukkan bahawa Islam itu amat memelihara, memelihara agama Islam itu sendiri dengan meletakkan hukuman yang berat bagi mana-mana individu ataupun umat Islam yang menjalankan ataupun yang melakukan kesalahan yang boleh mengancam agama Islam. Jadi seterusnya kita lihat kepada analisis kesalahan seksyen 16 ini. Yang pertama, perbuatan ini akan membawa ataupun boleh membawa umat Islam ke arah kefahaman Islam yang salah. Yang kedua ialah ianya boleh memberikan pelbagai tohmahan kepada agama Islam. Dan yang terakhir, ianya akan merendahkan martabat agama Islam. Secara keseluruhannya, saya bersimpulkan dengan analisis ini adalah kesalahan-kesalahan ini adalah berlawanan ataupun tidak selari dengan maqasid syariah itu sendiri, iaitu ingin memelihara agama. Di mana dengan kesalahan ini akan menimbulkan penyelewengan dan salah fahaman terhadap agama Islam. Seterusnya, kesimpulan kepada keseluruhan pembentangan ini adalah yang pertama, Islam adalah agama yang mulia yang perlu dipelihara kesucian, darjat dan martabatnya walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Yang kedua, pemantauan dan penguatkuasaan terhadap penerbitan agama yang bertentangan dengan hukum syarak dalam apa jua platform perlu ditingkatkan demi mengelakkan penyelewengan terhadap agama. Dan yang terakhir ialah peruntukan undang-undang terhadap kesalahan ini perlu ditambah baik dan diteliti bagi memastikan pelaksanaannya dapat dibuat secara lancar. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.